لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi. Kali ini Ustazah akan menerangkan kepada anda bagaimana cara untuk menjawab soalan Pendidikan Islam Kertas 1 KSSM. Kita lihat soalan yang pertama. Nyatakan maksud haji dari segi istilah 2 markah. Kalau kita lihat, ini ialah soalan berkaitan dengan maksud ataupun pengertian. Kita lihat nota dahulu. Biasa untuk menulis pendahuluan jawapan ataupun kepala jawapan. Dan soalan untuk maksud perlu ada sekurang-kurangnya 2 isi untuk mendapatkan 2 markah. Baik, kita lihat jawapan di sini iaitu haji dari segi istilah ialah. Perkataan ini yang dimaksudkan dengan kepala jawapan. Haji dari segi istilah ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk menerangkan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi mana dia isi yang pertama? Isi pertama iaitu mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji. Isi yang kedua, untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Barulah pelajar akan mendapat 2 markah. Yang soalan yang kedua, jelaskan 2 ciri berkemampuan dalam ibadah haji dan umrah. Di sini soalan ialah jelaskan 2 ciri. Baik, kita lihat nota dulu. Soalan jelaskan perlu sekurang-kurangnya 3 atau lebih perkataan untuk membentuk satu ayat yang lengkap dan sempurna. Barulah ayat itu boleh difahami oleh pemeriksa. Jadi di sini, bila dia sebut 2 ciri berkemampuan, maka pelajar perlu memberikan 2 jawapan ataupun lebih. Jadi jawapan untuk 2 ciri berkemampuan dalam ibadah haji dan umrah ialah: yang pertama, cukup perbelanjaan pergi dan balik. Yang kedua, sihat tubuh badan. Dan yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Nah, kalau kita lihat ni jawapan dia, jawapan yang ringkas tetapi lengkap dan boleh difahami. Contoh soalan yang ketiga ialah terangkan. Terangkan 2 ciri berkemampuan dalam ibadah haji dan umrah. Kalau pelajar lihat, soalan yang kedua dan yang ketiga ini soalannya sama. Cuma yang membezakan ialah kepala soalan. Soalan yang sebelum ini disebut jelaskan dan yang soalan ini ialah terangkan. Jadi kita lihat apakah perbezaan cara untuk menjawab apabila berbeza kepala soalan. Untuk soalan terangkan, pelajar perlu meletakkan huraian. Huraian boleh menggunakan kata hubung kabus yang bermaksud kerana, agar, bagi, untuk dan seperti. Kita lihat jawapan. Yang pertama, kita ambil balik jawapan bagi soalan jelaskan tadi, cuma kita menambah huraian bagi jawapan tersebut. Contohnya yang pertama, sihat tubuh badan. Itu hanya untuk soalan jelaskan, tetapi bila soalan terangkan, kita menambah huraian dengan menggunakan kata hubung agar. Agar ibadah haji dapat dilakukan dengan sempurna. Jawapan yang kedua, cukup perbelanjaan pergi dan balik. Itu kalau soalan jelaskan. Tetapi bila soalan terangkan, kita letakkan kata hubung bagi untuk menghurai jawapan isi.
bagi tanggungan yang ditinggalkan. Jawapan untuk soalan terangkan juga mesti dijawab dalam bentuk point. Baiklah, contoh soalan yang terakhir iaitu contoh soalan kebat. Sebelum itu, Ustazah nak mengingatkan pelajar, jawapan kebat mesti mempunyai 4 perkara penting, iaitu yang pertama isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Dan soalan kebat mesti ditulis dalam perenggan dan bukan dalam bentuk point. Baik, kita lihat soalannya. Ibu Syahir bercadang menunaikan haji pada tahun ini kerana simpanannya telah mencukupi. Tiba-tiba ibunya jatuh sakit dan tidak mampu menguruskan dirinya sendiri kerana seluruh badannya tidak dapat bergerak. Ini merupakan stimulus yang boleh merangsang murid untuk mencari jalan penyelesaian. Soalannya, kemukakan pandangan tentang tindakan yang wajar dilakukan oleh Syahir untuk memenuhi hajat ibunya. Soalannya, apa yang Syahir boleh lakukan? Jadi, untuk menjawab soalan ini, sebenarnya soalan ini adalah fleksibel. Apa-apa jawapan pun boleh diterima selagi mana ianya adalah relevan. Jadi, contoh di sini dia beri Syahir boleh mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihak ibunya. Jadi, ini adalah isi. Kemudian kita nak huraikan lagi isi ini, kita buat ayat lain. Hal ini kerana Islam membenarkan orang lain menunaikan haji bagi pihak yang uzur. Ini ialah huraian. Dan seterusnya, kita nak mencari huraian lengkap. Kita mencari lagi jawapan ataupun menghurai lebih lengkap lagi. Kita boleh menggunakan kaedah KFC. KFC bermaksud K kesan, F faktor dan C adalah contoh. Jadi di sini kita mengambil kesan apabila orang lain dapat menunaikan haji bagi pihak ibunya. Kesannya, Ibu Syahir tetap dapat memenuhi kewajipan menunaikan ibadah haji. Jadi itu adalah huraian lengkap. Dan yang terakhir iaitu kesimpulan. Oleh itu, kita hendaklah bercita-cita untuk menunaikan haji kerana haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan sekali seumur hidup. Kalau kita lihat, kesimpulan ini dia seperti ayat pengajaran. Ya, ayat pengajaran. Dan ia juga adalah fleksibel, ya. Selagi mana dia ada kaitan dengan isi yang pertama tadi. Jadi, itu sahaja. Semoga semua pelajar dapat pengetahuan dan boleh untuk menjawab bagi soalan-soalan yang lain. Ustazah doakan anda semua berjaya. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.